Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua hadirin hadirat, para pendengar, adik-adik yang bistari lagi budiman. Adik-adik, di dalam proses pembelajaran, ingat kita belajar sebelum ini bahawa ada 4 peringkat pembelajaran, iaitu yang pertama adalah proses mencerap maklumat, yang kedua adalah proses untuk kita nak menyimpan maklumat, yang ketiga adalah proses untuk kita mencanaikan maklumat, dan yang keempat adalah proses untuk kita mengeluarkan maklumat. Dan saya juga telah pun bersama dengan adik-adik menceritakan tentang betapa pentingnya kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran mencerap maklumat. Baik adik-adik, di dalam proses untuk kita nak mencerap maklumat, ada satu perkara yang sangat penting, yang sangat perlu di dalam kehidupan seorang pelajar. Tetapi itulah dia yang pelajar sering lupa dan sering abaikan. Dan malahan dalam kajian saya menunjukkan tidak banyak pelajar-pelajar berjaya untuk menguasainya, adik-adik. Dan kerana itulah banyak kita lihat pada setiap tahun apabila datang saja keputusan UPSR, terutama daripada 500 pelajar yang menduduki UPSR, hanya sekitar 25,000 hingga 30,000 sahaja yang akan mendapat 5A untuk UPSR. Kenapa hanya ada lebih kurang antara 3 hingga 4% ni saja? Ataupun paling tinggi pun 5% adik-adik. Kenapa? Kenapa tidak 10%? Kenapa tidak 50,000? Kenapa tidak 20% daripada 500,000? Kenapa tidak, adik-adik? Jawapannya mudah, iaitu tidak ramai mereka yang pergi ke sekolah mempunyai kemahiran asas untuk nak mencerap maklumat, yang saya kenal pasti sebagai kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar adalah merupakan kemahiran yang sangat asas di dalam mencerap maklumat. Bayangkanlah kalau adik-adik pergi ke sekolah hanya membaca tetapi tidak mendengar, berapa peratus adik-adik rasa dapat maklumat? Bayangkanlah adik-adik nak pergi membaca buku, adik-adik akan ada banyak halangan. Halangan yang pertama dalam diri, nak pergi ke tak nak pergi perpustakaan. Banyak adik-adik hanya 20% saja yang akan nak pergi, 80% tidak akan pergi. Sebab apa? Lebih baik duduk di dalam kelas ataupun di kantin untuk berborak-borak, bersembang-sembang. Itu paling seronok. Yang kedua adik-adik, bila kita dah pergi di dalam perpustakaan atau pusat sumber, tanya dekat diri, berapa ramai yang nak pergi mengambil buku dan duduk nak membuka dan membaca? Hanya 20%. 80% lagi apa? Duduk di dalam perpustakaan, mereka akan berborak-borak, bermain-main. Kemudian adik-adik, 20% yang ambil buku yang nak membaca, berapa ramai yang akan duduk membaca dengan betul? Tidak banyak adik-adik. 20% saja yang akan berjaya, 80% lagi akan gagal. Ini menunjukkan adik-adik bahawa apa? Kemahiran membaca ada, tetapi membaca sangat sedikit. Tetapi adik-adik, bukan saya tidak mengatakan bahawa membaca tidak penting. Penting. Tetapi adik-adik, sebagai seorang pelajar sekolah rendah, lazimnya pelajar sekolah rendah dia memerlukan bimbingan yang lebih daripada orang dewasa. Kerana fitrah adik-adik adalah kanak-kanak. Seorang kanak-kanak, dia mengharapkan orang dewasa untuk membantu dia. Sebab adik-adik belum remaja. Remaja apabila adik sudah ada kematangan akal yang lebih, kematangan yang lebih tinggi, adik-adik akan cuba untuk nak memimpin diri adik-adik. Tetapi sebagai seorang pelajar sekolah rendah, adik-adik masih memerlukan bimbingan. Kerana itulah orang yang membaca memerlukan bimbingan daripada guru dan orang dewasa. Tetapi malangnya guru tidak boleh duduk bersama-sama dengan kita sepanjang masa. Guru ada banyak kerja yang lain. Ibu bapa tak boleh layan kita 24 jam. Ibu bapa kita ada kerja lain. Maka kita kena mengurus diri kita, adik-adik. Jadi sebab itu saya kata, membaca memerlukan bimbingan, membaca memerlukan tunjuk ajar. Tetapi adik-adik, selain daripada membaca, ada satu lagi kemahiran yang lebih penting daripada membaca, iaitu mendengar. Kerana itu peringkat sekolah rendah adik-adik, bagi saya, adik-adik mesti banyak mendengar. Kerana fitrah seorang kanak-kanak sekolah rendah, dia mesti banyak mendengar. Dan sebab itulah guru-guru banyak disediakan di sekolah-sekolah. Sekiranya guru sakit, demam, guru yang bersalin, pihak sekolah akan cuba mencarikan guru ganti untuk nak menggantikan guru yang tidak ada, bertujuan untuk nak mengajar dan memberi bimbingan dan juga tunjuk ajar kepada adik-adik melalui isi pelajaran mereka. Dan adik-adiklah kena duduk dan mendengar.
Dan apabila nak mendengar adik-adik, bagaimana? Di sinilah saya nak berkongsi. Saya telah pun melihat bahawa di dalam proses mendengar adik-adik ada 8 langkah yang patut adik-adik lakukan. Apakah langkah yang perlu adik buat? Baik, seorang yang mendengar yang bagus, yang pertama sekali dia kena hadir diri. Bermakna apabila dia masuk di dalam kelas, dia mesti ada. Bukan kata diri dia ada, tetapi manusia dia mesti ada diri dia, yang pertama. Yang kedua, minda dia, mental dia. Yang ketiga, perasaan dia. Dia mesti ada fizikal diri dia, mental dia, dan yang ketiga, perasaan dia. Dia mesti duduk dalam kelas hadir diri. Ketiga-tiga tu mesti ada. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Apabila kita sudah hadir diri adik-adik, yang kedua kita mesti apa? Kita mesti memberi tumpuan. Tumpuan kepada siapa? Tumpuan kepada guru. Guru yang sedang mengajar. Guru yang ada depan sana, kita duduk. Memberi tumpuan kepada dia. Itu langkah yang kedua. Orang yang mendengar, dia mesti memberi tumpuan. Yang ketiga adik-adik, orang yang mendengar mestilah sentiasa mengambil maklum. Orang yang mendengar mesti mengambil maklum. Orang yang tidak mendengar, dia tidak akan mengambil maklum. Bermakna apa dia? Cikgu cakaplah macam mana dekat depan tu, tetapi dia tidak apa, ambil maklum langsung. Dia macam dengar tak dengar. Kita kata dengar tak dengar, sebenarnya dia tidak ambil maklum. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat apa dia adik-adik? Setelah kita duduk hadir diri, beri tumpuan, ambil maklum, setiap apa yang cikgu cakap kita ambil maklum, kita mesti memberi makna. Di sinilah datanya keupayaan minda kita, mental kita. Kita ada akal, kita ada kecerdikan. InsyaAllah, kita ada kepandaian pada tahap-tahap yang tertentu. Dengan kepandaian itulah kita cuba memberi makna. Kalau cikgu kata 2 campur 8 sama juga dengan 10. Jadi kita memberi makna. 2 campur dengan 8, 2 ni dikawinkan, dicampur dengan 8 akan jadi 10. Maka kita akan memberi makna, kita faham. 2 campur 8 sama juga dengan 10. Itu dia. Proses yang keempat. Orang yang mendengar, dia mesti memberi makna kepada apa yang dia maklumkan. Dan yang kelima adik-adik, setelah kita dengar, ambil maklum dan faham, kita kena buat catatan. Sebab itu di dalam kelas kita mesti ada buku catatan. Ini dia, buku catatan ni. Buku kecil saja. Kita dengar kepada cikgu, kita hadir diri, beri tumpuan, ambil maklum, beri makna, bila faham, terus buat catatan. Kita buat catatan. Ini dia. Mesti ada buat catatan. Kenapa? Kerana kalau kita dengar dan ingat, tetapi kita akan apa? Kita akan lupa. Bila kita balik, kita akan terlupa. Besok kita akan rasa sedih, kecewa. Kerana apa? Apa yang telah pun cikgu cakap, kita terlupa. Merugi. Tetapi kalau kita ada catatan, adik-adik, kita akan rasa apa? Kita akan rasa gembira. Kerana bila kita tengok catatan, kita ingat balik apa yang cikgu cakap. Itu langkah yang kelima. Langkah yang keenam, orang yang mendengar, dia mesti apa adik-adik? Orang yang mendengar sekiranya tidak ada apa-apa yang dia kurang faham. Kalau dia ada apa-apa yang kurang faham, dia mesti meminta penjelasan. Itu langkah yang keenam. Dan langkah yang ketujuh, orang yang mendengar, kalau dia faham, kalau dia setuju dengan apa yang dia faham, dia kena memberi maklum balas kepada guru. Melalui apa? Melalui angguk dan senyum. Dan bila cikgu cakap, kita faham, kita kena angguk dekat dia. Dan kalau cikgu cakap dan kita faham, kita kena senyum dekat dia. Ini adalah merupakan satu hadiah kepada cikgu, mengatakan bahawa cikgu, saya faham apa yang cikgu cakap. Dan cikgu kalau dia tengok kita senyum, dia akan seronok. Sebab apa? Sebab dia tahu, aku mengajar bagus, budak faham, budak angguk, budak senyum. Dan dia pun ada motivasi. Jadi kalau kita tak bagi maklum balas, kita diam je kan, muka macam toyol, tengok blur macam tu kan, cikgu pun boring. Bila cikgu boring, semangat tak ada nak mengajar. Nampak adik-adik? Sebab itu langkah yang ketujuh, orang yang mendengar, dia mesti beri maklum balas. Dan akhir sekali, orang yang mendengar, langkah orang yang mendengar, dia mesti membuat kesimpulan. Apabila cikgu dah habis, ataupun cikgu kata, okey, setakat ini saja untuk pelajaran kita hari ini, insya-Allah besok kita akan sambung lagi. Bagaimana cara untuk kita nak mencari luas kawasan untuk segi 3 pula. Hari ini kita dah belajar segi 4. Besok kita nak belajar segi 3. Okey? Jadi cikgu pun kata, Assalamualaikum, cikgu keluar. Jadi bila cikgu keluar, kita ambil buku catatan ni. Kita buat apa? Yang ke-8. Kita buat kesimpulan. Hari ni cikgu dah ajar apa? Hari ni cikgu dah ajar tentang hukum nak mencari keluasan. Luas macam mana? Kita mesti darabkan panjang dengan lebarnya. Panjang dengan lebar darab, maka dapatlah luas kawasan untuk segi 4. Besok cikgu kata cikgu nak ajar. Nampak tak? Itu orang yang mendengar adik-adik. Jadi kesimpulannya, kemahiran mendengar, iaitu kemahiran paling asas dalam mencerap maklumat, dia ada 8. Yang pertama adalah kita mesti hadir diri. Yang kedua, beri tumpuan. Yang ketiga, ambil maklum. Yang keempat, beri makna. Yang kelima, makna faham, kita buat catatan. Kalau tak faham, tanya. Yang keenam, yang ketujuh, beri maklum balas. Dan akhir sekali,
kita membuat kesimpulan untuk keseluruhan proses mendengar. Okey, saya doakan insya-Allah adik-adik akan cuba dapat mendengar dengan baik.